Alhamdulillah. Alright. Okay guys, so kita tengok kenapa jawapan dia CND. Okay, dalam your revision kit again, I hope you guys have the physical book with you. There you have the explanation as to why the answers for question 52 is 3 and 4 ataupun C and D. Okay, yang number 1 tu clear lah. The answer is the most profitable stage ataupun phase adalah maturity. Kalau tengok dalam jawapan kan itu clear lah. Tapi dia kata usually. Okay guys, so I harap you faham lah dia macam mana kita belajar ni kan, bila ada satu penyataan, satu statement, itu dia adalah tak semua benda tu dia macam fix tau. Maksud fix I tu mana dia tak berubah. Boleh jadi tak ada in real life, contoh nanti kan in real life you ada dalam company tu dan you memang track dia punya profitability, kadar keuntungan. And then you dapati bahawa produk ini dia punya keuntungan tu paling banyak bila dia dalam growth stage. Atau maturity dia dah kurang sikit. Contoh kan, adakah you nak kata textbook ni salah? Atau you nak kata I salah? Well, in a way yes, you boleh kata I salah. Tapi salah tu kalau I kata mutlak. Maksud mutlak apa dia? Confirm hanya maturity phase sahaja yang most profitable. Sebab tu dia tak guna perkataan a product will definitely be most profitable during, contohnya kalau jawapan yang betulnya maturity kan, dia tak guna will definitely, mesti, dijamin. Kan? Dia guna perkataan usually, kebiasaannya kalau mendung hujan. Ada tak pernah tengok mendung tapi tak hujan? Ada. Maknanya benda tu unusual. Ini kita kena faham cara berfikir kita. Jangan narrow minded sangat, jangan sempit sangat pemikiran kita. Biar kita luaskan sikit cara kita memandang sesuatu. What's my point? Apa yang nak kata ni? I nak kata jawapan ni salah sebab yang usually most profitable adalah maturity. Oh, maknanya boleh tak most profitable tu during growth? Boleh, tapi usually maturity. Kebiasaannya. Harap you faham tu. Nampak macam simple kan, tapi benda tu penting. Dia macam main ayat je sikit. Okay, itu settle. Number 2 itu, life cycle costing is useful for deciding the selling price for a product. Okay, macam I bagi tahu you tadi, you guys pun boleh dengar I share my thinking process. I fikir yang kedua tu sounds correct to me. In fact, I pernah bagi tahu you, setiap stage tu selling price mungkin berbeza. Awal-awal dia jual murah atau dia jual mahal dulu baru dikurangkan sikit-sikit harga, ataupun daripada murah jadi makin lama makin naik. Betul tak I bagi tahu? So because of that, because I also have that mindset in my mind, which is what's happening outside there. So I fikir B itu atau statement number 2 itu betul. In other words, memang betul setiap stage selling price tak semestinya sama. Tapi apa yang salah kat sini? Yang salah adalah bila you nak decide selling price tu berapa. Untuk introduction phase, apa selling price? Untuk growth, apa selling price? Bila you nak decide tu bukannya pakai life cycle costing. Life cycle costing dibuat apa? Life cycle costing dia bagi tahu kita when you calculate cost etc, you have to calculate that for the entire life. Itu yang dia bagi tahu. Fokus dia adalah untuk melihat sesuatu tu sepenuhnya sepanjang hayat dia. Tetapi bila you nak tentukan, okey, untuk fasa pertama ini kena murah sikit. Untuk fasa kedua ni kena mahal sikit. Yang nak tentukan mahal ataupun bila mahal mahal macam mana? Banyak mana? Tambah RM10 ke? Tambah RM200 ke? Yang nak tentukan tu bukan life cycle. Nampak tak guys? I harap that's clear. You set a different selling price in different stages. Different stages tu you belajar dalam life cycle costing lah. Tapi bukan life cycle costing tu yang you guna untuk decide selling price. Habis tu apa yang kita guna? Ada pricing strategy. Again itu chapter 10. I harap itu clear. Kadang-kadang nampak tak guys? Ini yang tricky tu. Kalau I pun I think I tak pelik. I kemungkinan kalau I tak jawab 3 dan 4, I think I macam sama Shikin ke siapa lagi seorang tadi, I akan jawab 2 and 3, maknanya B and C. Salahlah I tu. Nampak? So ini satu contoh tau guys. In the exam banyak lagi contoh lain, sebab tu kita kena sungguh-sungguh lah kan, buat latihan dan sebagainya, dan kena be careful lah. So yang 3 and 4 ni obvious, dia memang betul. An important use of life cycle costing is to decide whether to go ahead kan. Maknanya you dah tengok daripada awal lagi you dah tahu kalau kita teruskan sampai akhir hayat dia nanti lebih banyak cost daripada revenue, so baik kita tak payah buat. So kita nak decide terus whether nak go ahead, teruskan ataupun tak. Itu confirm betul. Yang keempat ni guys, dia tricky sikit. Ini mungkin satu lagi sebab kenapa
I jadi hesitate, teragak-agak untuk pilih nombor 4 tu. Sebab dia macam tak straightforward, tapi sebenarnya statement tu betul. Life cycle costing encourages, dia menggalakkan management to find a suitable balance between investment cost and operating expenses. Okay, dengar As for now, ambil je dulu yang ni. Apa maksud saya ambil saya? Terima dulu pernyataan ini. You will understand this better when we do one question. Itu yang saya tak jumpa, nanti kalau saya jumpa saya akan share dengan you. Ada some calculation. When we do that calculation will demonstrate to you, dia akan tunjukkan kepada you kebenaran statement yang keempat ini. The fact that kita kena balance antara investment cost dengan operating expenses. Saya bagi you gambaran sikit. Kita tahu bahawa dalam life cycle costing, kita guna juga target costing, bahawa we have to reduce the cost. Kan? Okay. Reduce the cost tu bila? Design phase. Design stage. Itu. Okay. Design stage tu orang panggil apa guys? Investment cost. Sebab bila you guys belajar dalam financial reporting, nanti tanya your lecturer dalam financial reporting, kan ada research and development cost kan? Sama ada you boleh capitalize ataupun you tak boleh capitalize, kan ada kriteria ada. Mungkin you tak masuk lagi, tak sure lah. Tapi nanti you akan belajar. Bila you buat belanja untuk buat research, buat development, R&D lah kan. Sebahagian ni you boleh capitalize sebagai asset, sebahagian lagi dia kena expense off, dia jadi perbelanjaan. Betul tak? Kalau dia jadi asset dan sebagainya, you akan masukkan dia dalam balance sheet, financial position, statement of, betul lah, financial position kan, SFP. Kalau you expense off, jadikan dia perbelanjaan, so dia akan jadi cost dalam your P&L. Betul tak? Itu R&D. Nah, katanya itu adalah investment cost. Berbanding dengan operating expenses ni adalah expense lah, cost lah. Contohnya manufacturing expenses, yang you beli material, you bayar gaji, itu kan operating expenses. Okay. So cerita dia macam ni. Kalau you design, tengok kalau you design, bila you design tu, you invest duit lebih sikit. You keluar duit lebih sikit. Kenapa You keluar duit lebih sikit tu supaya design dia tu adalah satu design yang mana dia kurang menggunakan orang. Contoh. Bila kurang menggunakan orang ni apa? Salary tu operating expenses kan. Daripada you bayar gaji 10 orang, you kena bayar 10,000, you boleh guna 5 orang je, you bayar 5,000. Nampak Apa ni? Operating expenses. Daripada kena bayar gaji 10,000, you bayar gaji 5,000 je. Macam mana itu boleh jadi? Sebab dari awal lagi, you design dia supaya dia jadi satu produk yang design itu tak memerlukan ramai orang untuk buat. So bila you spend more dekat investment, you will spend less dekat operating. Itu maksudnya balancing investment cost and operating expenses. Itu macam yang laju. Tapi nak kata apa ni? Itu gambaran secara cerita. Nanti when we do calculation, memang ada calculation regarding this, you akan lebih faham. Panjangnya lah. Okay tak guys? So far so good or not? Boleh tak? Boleh continue tak? Boleh sir. Boleh sir. Okay. I rasa siapa-siapa tak ada jumpa soalan lain. Sorry. Untuk life cycle, I rasa macam tak ada dah. Oh ada 56 kan? Betul tak? Ada someone said something tadi. Soalan 56 kan? Okay. Catat juga. Let me take note. 56 nanti you guys try on your own. Okay, 56. Itu homework, besok kita bincang. Kita jumpa face to face kan, kita bincang. Ingatkan soalan nombor 56 kan, life cycle dengan, I think tak ada dah kalau untuk section A kan. Kalau ada saya tertinggal bagi tahu tau. 56 catat. Sekejap, saya pun buat catatan. So section A ada 4 soalan lah, 47, 49, 52, 56. And then ada satu soalan section B, satu atau lebih lah muka surat 21 dalam your PRK yang Midhurst tu. Itu pun homework juga, besok kita bincang. Page 21, Midhurst. Allahumma salli alaihi. Catat sikit, you ada physical book. I dah catat ni. I ada the book with me. Nanti buat yang tu supaya kita kukuhkan lagi pemahaman kita tentang this particular chapter. Guys, I'm actually still finalizing your lesson plan. I minta maaf tapi I hope it is sufficient. Macam I bagi tahu hari itu, it is sufficient in your mind that you remember. I bagi tahu setiap minggu kita cuba cover sekurang-kurangnya 2 chapter setiap minggu consistently. So dalam masa 10 minggu lebih kurang dalam bulan Oktober kan, 10 minggu tu 2 bulan lebih. Dalam bulan Oktober kita dah habis syllabus. Okay, dah habis syllabus sebab kalau seminggu 2 chapter, 10 minggu
which is 2 bulan lebih, 2 bulan 2 minggu kan. 20 chapter lah. 10 minggu 20 chapter. 20, kita ada 21 chapter. So I expect dalam bulan Oktober kita dah habis syllabus. Awalnya Oktober then ada November lagi betul. Sebab bila I buat lesson plan, I tengok balik baru I macam teringat balik lah kisah-kisah lama dan juga teringat balik, ya Allah banyaknya nak cover. Banyak guys. Banyak. Sebab tu jangan main-main please. Kalau you rasa susah kan, apa yang kita bincang sama, kalau you rasa susah, then maknanya I hope that motivates you untuk work hard. Tapi kalau you rasa alah ini je senang je kan, kalau you rasa macam tu bagus juga, tapi I nak bagi tahu you banyak lagi benda yang kita akan belajar. I nak buktikan pun payah, melainkan nanti kita dah tunggu bulan 9, bulan 10 you akan rasa bahang kehangatan dia itu, banyaknya benda nak cover guys. I'm not kidding. Kalau you tengok sekarang pun I dah boleh demonstrate. Kalau you tengok your workbook, target costing lah kan, berapa muka surat je guys kan, 4-5 muka surat maksimum. Maknanya chapter dia, ya Allah pendeknya, nipis je kan. Tetapi kalau you tengok cara kita bincang, banyak benda kita nak kena tahu dari segi teorinya, dari segi calculationnya. That's why I cubalah explain sedalam mungkin yang I hope helpful to you for the exam. Sebab setengah orang mungkin, kalau I belajar macam cepatlah nak habiskan cepat kan. Kalau I pun I mungkin nak macam tu, tapi kita nak deep sikit lah, daqiq kan dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam. Dan nak katanya bila I buat lesson plan tu, ya Allah banyaknya. I harap sempat. Sebab tu kita cuba habiskan awal. Lepas tu kita buat revision. Revision basically buat soalan lah guys. Kita buat soalan, kenapa soalan ni macam ni? Ini kenapa dia jawab macam ni? Waktu tu kan, by bulan 11 tu kan guys, bulan 11 I harap guys, I minta ini lah Jumaat semua orang doakan by bulan 11 tu kita memang pulun buat soalan je. Kalau you tanya soalan dekat I pun, you tanya soalan, kenapa yang ni jawapan dia macam ni? Yang ni macam mana nak jawab dia? Ni macam mana nak karang esei dia? Itu kita akan fokus. Bukannya bulan 11 tu baru terhegeh-hegeh kita chapter ni cakap pasal apa yang tak ada. By Oktober kita dah tahu dah semua benda. Cuma kita nak mantapkan lagi dan kita nak tengok selok-belok dia. Okay kan? Sebab soalan dalam exam memang dia boleh tanya very tricky question and I nak semua orang pass. Allahumma amin. Okay, jom kita pergi dekat throughput accounting. Are you guys ready? Yes or no? Ready tak? Yes, sir. Yes, okay, good. Tentulah, semangat. Okay. Allahumma salli alaihi. So, throughput accounting and then besok kita sambung juga throughput accounting dengan latihan and things like that, and then environmental management accounting. I nak bagi you rehat sikit. Semalam sebenarnya I nak tunjuk ni, tapi semalam kan I duduk rush. Bila kita cerita pasal product and design kan, and then the fact that kalau you dah ada idea kan untuk produk, cepat-cepat lancarkan. Yang I pernah dengar like some CEO lah ataupun business leader kan, dia kata the idea that you nak tunggu perfect dulu baru you nak launch, mungkinlah bagus kan, you tak naklah bila keluar nanti customer complain, faham lah kan. Tapi kalau nak tunggu terlalu sempurna, tak akan ada yang sempurna. Baik you launch dulu, kalau customer complain then you cuba adjust lah. Betul tak kan? Nak katanya penting untuk you minimize time to market. Kalau you lambat, memang competitor dulu sempat habis. Dia dulu yang attract your customer atau your potential customer habis. Susah kita nak tarik balik kalau orang tu dah dapat kat orang lain. Betul tak? Itu cerita dia. So dalam kes ni, kalau you perasan yang ni yang I punya observation, kalau I tengok dekat billboard kat jalan-jalan kan, salah satu macam trend lah I rasa untuk smartphone ni adalah yang flip phone. Kan dulu yang phone yang boleh buka tutup tu kan. Tapi dulu buka tutup tu, yang penutup tu adalah sikit, you boleh tengok dekat atas tu berapa jam, pukul berapa, bateri berapa kan. Tapi di majoritinya, kalau tak silap yang dulu-dulu, dia sekadar penutup lah. Bila you buka, wah ada screen jugalah kan. Tapi sekarang kan I think you tahu kan, bila buka memang atas dengan bawah dua-dua tu screen. So tak nampak pun lipatan dia, betul tak guys? Bila you buka tu, you nampak tak I cerita, dia tak nampak lipatan dekat tengah tu. Memang canggih kan. So I nampak trend tu. Samsung buat, Motorola, yang I nak tunjuk ni Motorola. I think Motorola macam lagi best daripada Samsung and so on lah. Wallahu a'lam. Nak kitanya inilah design, inilah competition. Kan kita tengok sikit. Yang some of you mungkin pernah dengar, pernah tengok produk ni, dia panggil flip kan. Flip, dia boleh tutup buka. Dia panggil yang ni motor Razer kot. Tengok sikit.
Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30 AI Okay, ni iklan Ayu. You listen to this video. Ya, before that, I just nak tanya, you guys boleh dengar ke video punya suara? Boleh sir. Dengar sir. Dengar. Okay, good. Ya, I nak. Okay. Okay. Thank you guys for the feedback. Kita tengok sikit. Ni 2 minit je ni, kita tengok sikit. Clamshell smartphone with a Hello friend, in this video you will learn everything about the Moto Razr 2022 in a couple of minutes. Let's go. Moto Razr 2022 clamshell smartphone introduced bypasses the Samsung device. So, Moto Razr 2022 is the world's first clamshell smartphone with a flexible screen with a frame rate of 144 Hz. The display is from a local supplier, Washing Optoelectronics. It is protected by ultra-thin glass, characterized by a diagonal of 6.7 inches and a resolution of 2400 x 1080 pixels. If the diagonal of the outer screen in the Galaxy Z Flip 4 is only 1.9 inches, the Razr 2022 has a much larger outer screen. Its diagonal is 2.7 inches, and the resolution is 800 by 573 pixels. This OLED panel is supplied by Bo. There are 9 widgets for the outdoor display, including one that can be used to control the camera. In terms of cameras, the Razr 2022 is again better than the Galaxy Z Flip 4. So, the main sensor is a 50-megapixel Omnivision OV50A1 over 1.55-inch optical format. It works in conjunction with a wide-angle lens and optical image stabilization. An additional module is with a 13-megapixel sensor and an ultra-wide-angle lens. The front camera of the model is 32 megapixel. Moto Razr 2022 also received stereo speakers with Dolby Atmos support, a side-mounted fingerprint scanner, a 3500 mAh battery with support for 30W fast wired charging. The thickness of the device when folded is 16.99 mm, when unfolded it is 7.62 mm. Weight 198 grams. Moto RARZ 2022 is already available for order in China. The price of the basic version with 8GB of RAM and 128GB of flash memory is $890. Recall that the cost of the Galaxy Z Flip 4 starts at $1,100 in the US. Other Razr 2022 options are 8/256 of a gigabyte for $965 and 12/512 of a gigabyte for $1,085. This concludes the review. Bye bye. Bye bye guys. I apologize sebab I think review ni macam dibuat oleh kalau you perasan robot punya suara kan. Sekarang macam-macam dah orang boleh buat In fact ada like free website yang allow you to do that. Macam I boleh record bukan record lah, I think ada some text untuk baca textbook kita tu, and then akan ada suara artificial intelligence atau robot komputer yang bacakan kan. Suara dia tu monotonous kan, sama je satu tone kan. So boring sikit lah kat situ tapi point dia tadi I harap you nampak lah kan. Satu dia kritik juga Samsung kan, Samsung Flip 4 kan, I tak pandai buat model-model telefon ni. Contohnya dari segi price, dia kata yang you guys tengok tadi tu lebih kurang what 800 something dollar lah. Kalau darab Malaysia darab 4 lah kan. So berapa? Darab 4 lebih kurang 3,000 lebih lah kan, 3,000 lebih 4,000 macam tu kan. Tapi kalau Samsung dia kata $1,000 compared to $800 macam tu kan. So lagi mahal. And then I mean imagine lah kan, I mean when we come back to our subject which is costing, of course to come up with that product guys, mesti ada cost dia, betul tak? Kalau you tengok kan yang bila dia lipat tu, dia dibuka, yang tengah-tengah tu tak nampak lipatan tu guys. Kita baju pun yang relatively lagi lembut, kadang-kadang orang perempuan kan lagi kan, kalau nak gosok tudung kan, kena lipat sikit, alamak dah nampak berkedut kan. Ini kaca tau, tapi dia dah bukan, kita bayang kaca keras, betul tak? Dia punya glass screen tu kan, tapi ini sampai siap boleh lipat. So adalah material dia tu bukan senang lah. I think itu antara comparison yang orang buat antara Samsung, Motorola and few other brands. Dia tengok kat situ, macam bila buka tu nampak lah macam berlipat, nampak tak cantik lah. So dekat situ lah antara fokus dia kan, untuk peminat phone jenis lipat ni, mungkin sebab dia nipis dan dia kecil, boleh letak dalam poket kan. Antara peminat mungkin dia tengok kat situ, phone mana yang paling okey. From our point of view kan, kita sebagai accountant, macam ni kita nak buat.
Is it worth it untuk guna material yang sangat mahal supaya customer suka dengan yang very smooth screen kan? Ataupun kalau kita dapat material macam tu tapi terlalu mahal, customer tak nak beli, so it's not worth it. Sebab tu when you go back to target costing, kita kena investigate customer willing to pay or not. If you can give them yang screen yang tak nampak lipatan tu pada harga yang customer willing to pay, then is good to go. Tapi okay, itu satu customer. What about if you boleh buat macam tu tapi ada competitor you tak tahulah dia letak apa, dia letak garam ke kunyit ke, ada material dia pakai smooth juga tapi dijual pada harga yang lagi rendah. Nampak tak betapa praktikalnya ilmu ini? Ilmu, the knowledge that you know how much customers are willing to pay for that particular feature, and then how much your competitors are charging their customers. Hence your target costing. Kan itu real life lah. Kita sekarang kita belajar teori senang lah guys. Senang masuk macam kita fikir saya teori. Kalau you bayangkan you bos you paksa, you tak dapat jumpa solution, you kena pecat. Contoh kan, maknanya memang pening kepala guys, tak tidur kita. Kan? So in real life, benda ni adalah real issue yang kita kena datangkan solution. Kan? Again, in other words, nak cari on one hand nak cari material yang sangat baik, on the other hand kalau material itu terlalu mahal nanti kesian pula customer, kita nak charge lagi kan. Atau bukan kesian customer, kesian kat kita lah, sebab bila kita jual mahal customer tak nak beli. Customer tak kesian pun sebab kalau dia tak nak, dia tak belilah, macam itulah. So it's a real issue guys. I harap you faham yang kita belajar, you belajar sama-sama ni dengan I ni, subjek ni subjek costing, dan costing adalah satu aspek yang penting dalam bisnes. Throughput accounting. If anyone wants to share anything about video tadi boleh dalam chat boleh. I welcome that. Dia kata sir saya ada phone ni ataupun sepupu saya ada, tak kisahlah you boleh. Dan you boleh share sikit kan. Oh dia orang kata best sir, ataupun dia orang kata alah mula-mula cantik sir, lama-lama selepas beberapa hari dah nampak dah lipatan. Share je lah, boleh share kan, supaya I pun tahu. Okay. Anyway, alhamdulillah. Alright. Are you ready for chapter 6 everyone? Can I hear some sound ataupun see some? Yes, sir. Boleh okay, good. Throughput accounting. First thing first. Benda lah throughput kan. Throughput itu apa? Barulah kita pergi dekat accounting ni. Throughput tu dulu. I bagi tahu cara belajar, faham dulu maksud perkataan. Throughput dia kata, kalau kita tengok apa Allahumma salli alaihi, dia punya kamus lah kan. Kamus, it is the amount of material or items passing through a system or process. Ini maksud dia secara lughawi kalau you belajar bahasa Arab kan. Secara bahasa lah, literally speaking, ini maksud dia. Tapi sesuatu benda itu kita tak boleh tengok maksud dia secara bahasa sahaja, sebab dia ada maksud yang berdasarkan konteks, betul tak? Contohnya orang kata apa guruh menandakan, atau guruh itu alamat hari nak hujan. Kalau orang tak faham kan, contohnya alamat bukan address ke? Nombor 1 jalan Lengkuas contoh kan. Itu satu secara bahasa kan. Tetapi dalam konteks ini alamat juga membawa maksud. Dalam bahasa Arab kan alamah, yakni alamat tu tanda. Tanda maknanya guru itu adalah tanda-tanda, it is the sign that, tanda-tanda bahawa it will be raining soon, akan hujan nanti. Itu maksudnya lah. So I nak kata apa ni, I sebut begitu supaya you faham. Bukan ini yang kita nak dalam kita punya chapter. Tapi dia ada kaitan tak? Ada kaitan. Guys, yang alamat rumah kita tu nombor sekian-sekian, jalan sekian-sekian, itu tanda juga. Itulah tanda rumah kita. Kan dekat pagar tu dia letak nombor 9, itu tanda tu, sebab tu orang panggil dia alamat. Nampak tak? Dia, bahasa ni cantik, dia ada kaitan. Demikianlah guruh tu adalah tanda bahawa hujan akan datang. Sama juga throughput maksud dia the amount of material or items passing through a system or process. Ambil perkataan ni. Item passing through process. Adakah itu maksud throughput yang kita nak bincang dalam chapter kita? Not really. Tetapi dia related. Kenapa related? Nanti saya bagi tahu. Satu perkataan throughput tu. Satu. Yang kedua, dalam your technical article, Google je, tulis je PM technical article. Terus keluar lah. Tekan je lah. Kan ini I think I tak ajar pun dia dah tahu dah. Tapi nak kata apa ni? Big data pun ada 2 artikel guys. Baca. Nak pas baca. InsyaAllah. Amin. Kena baca. Ni I nak kata yang ni, I nak tunjuk yang ni. Throughput ada 2 technical article. Big data pun, tapi big data ni dia theory lah, tak ada isu lah kan.
Tapi I nak kata betapa challengingnya dan betapa pentingnya chapter ini sehingga kan ada 2 technical artikel yang berbeza. So nak buat apa ni sir? Kena baca lah. Bukan sekarang lah, nanti kena baca. Supaya you lebih faham apa sejarah dia. Kenapa throughput accounting ini dicipta? Dia tanya ke dalam exam? Dia tak tanya. Siapakah yang mencipta teori throughput? Dia tak tanya guys. Tapi bila you tahu, you lagi faham. Kena ingat tak semua benda yang I sebut dalam kelas tu dia akan ditanya, tapi dia membantu you untuk faham apa yang akan ditanya. Yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli alaih. I bagi you gambaran sikit. I tulis tengok. Nanti kita masuklah dalam chapter ni, tapi I nak bagi gambaran awal dulu. Dalam accounting, nak test ni. Ada sesuatu yang dipanggil sebagai contribution. Ini pula ini yang kata dari segi maksud guys, kalau kita tanya orang yang tak belajar accounting ataupun orang biasa-biasa, bukan biasalah, luar biasa juga, cuma bukan bidang accounting. Contribution tu apa? Contribution ni sumbangan. Don't ask what the country contributes to you, but ask what you contribute to the country, kan? Jangan tanya apa negara, tanya apa yang kita sumbangkan dekat negara kita. Semangat hari kemerdekaan, kan? Bukan itu maksud contribution kat sini, my dear. Walaupun secara bahasa, kan ada kata tadi, secara bahasa contribution ni sumbangan lah. Hadiah ke apa ke kan, atau sumbangan jasa baik dan sebagainya. Tapi contribution di sini merujuk kepada untung, betul tak? Lagi satu, perkataan profit. Siapa nak tolong? Sama ada you unmute yourself ataupun dalam chat. Apa beza antara contribution dengan profit? Ni dah lagi 10 minit dah, Zoom dah warning ni. Tak apa, kita habiskan dengan this introduction. Sebab bagi tahu juga kan, throughput account ini besok kita sambung lebih dalam lah. Siapa nak tolong cepat? Come on, cuba ingat. Takkan tak tahu accounting student. Contribution dia tolak variable cost. Okay. What about profit? Profit tolak variable cost plus fixed cost. I see. Alhamdulillah. Kenapa kata I see? I mean alhamdulillah. It's a perfect answer, my dear. Kalau kita dekat kelas nak minta you tepuk tangan untuk kawan you. Jawapan yang tepat 100%. Betul. Tengok. Bagus kawan you kata bagus. Macam itulah. Cuba je. Kalau salah pun tak apa. Tapi kalau betul apatah lagi kan, lagi baguslah. Beza antara contribution dengan profit adalah bila kita ada revenue kan atau selling price minus variable cost, kita dapat contribution dulu, and then minus lagi fixed cost kan, barulah dapat profit. Jadi dia sebenarnya guys, dua-dua tu maknanya untung lah kan. Jadi kita dah ada Allahumma salli alaih duit daripada customer kan, revenue tu lah, kita tolak variable cost kita, ada baki tu contribution nak untung lah. Tetapi untung tu bila kita tolak lagi fixed cost pula, yang tinggal tu dipanggil profit. Nampak Okey. Kenapa saya cerita benda ni? Sebab saya nak kata just like how you understand the difference between profit and contribution, itulah juga maksud throughput. Tengok. Throughput, okay, saya nak tunjuk. Saya nak you catat sama ada dalam exam dia boleh guna perkataan throughput ataupun sometimes saya letak TP, tahu kan? TP maknanya throughput lah. Tak nak tulis panjang-panjang. Kadang-kadang diguna perkataan throughput return. Sama ada diguna perkataan throughput atau digunakan perkataan throughput return. Kalau dia tak letak perkataan return pun disebut throughput pun you dah faham, maksudnya untung juga. Macam contribution maksud dia keuntungan, macam profit maksud dia keuntungan. Tapi tengok apa beza profit dengan contribution? Contribution untung juga, tapi untung sebelum tolak fixed cost. Contribution sebelum tolak fixed cost. Kalau profit adalah selepas tolak fixed cost, kan macam tu kan? Okey. Throughput return atau throughput sama juga, lebih kurang, kecuali nanti dia akan sebut kat bawah. Bukan kat bawah, dalam chapter dia akan sebut, tapi saya nak bagi tahu awal-awal. Bila contribution adalah revenue tolak variable cost, dengar betul-betul, you dapat sesuatu yang dipanggil sebagai contribution. Apa pula dalam konteks throughput return? Jawapan dia adalah, I padam throughput ni, I padam, I nak guna warna lain, merah katakanlah throughput, TP. Weh, sir, kalau macam tu samalah dengan contribution. Sama. Dengar. Dia sama macam contribution kecuali. Dengar Kalau contribution, saya tak tahu macam mana nak nipiskan lagi punya pen sebab dia terlalu tebal. Kalau contribution, variable cost ni adalah all variable cost lah.
Maksud all tu, okay, kita ambil dua yang basic guys. Direct material, semua orang belajar ni kan, dengan direct labor. Direct labor. Betul tak? Maknanya bila revenue tolak direct material dengan direct labor. Yang mana direct material dan direct labor adalah variable cost. When revenue tolak variable cost, you dapat contribution. Dengar? Okay. Throughput sama juga. Revenue tolak variable cost, you dapat throughput. Dengar tahu, ini penting sangat. You dapat throughput. Tetapi dalam konteks throughput accounting, dalam chapter yang kita belajar ni, definisi variable cost adalah hanya direct material. I repeat. Definisi variable cost adalah direct material only. Habis tu direct labor, apa berlaku pada direct labor? Kena campak. Dia anggap direct labor adalah fix. Kat mana ni Sir? Dalam throughput accounting. Kalau keluar soalan throughput accounting, dia kata calculate the throughput. Oh, senang je cari throughput. Revenue tolak variable cost. Betul ke Sir? Betul. Tetapi jangan tolak labor. Kenapa? Sebab according to throughput accounting, variable cost adalah direct material semata-mata. Sekarang bila you faham yang tu, dah nampaklah beza antara throughput return, contribution dan profit. Sebab tu I start dengan tu tadi. Nak kata tiga-tiga tu macam adik-beradik, tapi cara kira dia berbeza sikit. Ini perkara pertama yang I nak you faham tentang throughput accounting. Adakah semudah itu? Belum lagi. Belum lagi. Yang ni dulu guys. So far, do you guys get that? So far okay tak? Okay, sir. Okay? Macam tu Sir. Good, excellent. Okay, jom. Kita dah boleh masuk laju sikit. Sekarang tinggal 5 minit. Jangan risau. Besok ataupun depan ni ada third session kan. Okay, kita boleh masuk dalam dah sikit. On completion of this chapter, kita nak buat apa? Discuss and apply the theory of constraint. Tu saya kata, banyaknya lah benda. Memang banyak lah. So jangan tangguh-tangguh. Tak tahu terus figure out. Apa ni yang nak kata ni? Untuk membebel je ni kan. Saya nak bagi tahu bahawa selepas you faham yang tadi, when it comes to throughput accounting, dia tak boleh lari daripada satu istilah, dia panggil theory of constraint. Throughput accounting and theory of constraint. Okay, kalau target costing kan, target costing dia rapat hubungan dia dengan life cycle costing. Kalau throughput accounting, dia sangat berkait rapat dengan theory of constraint. Cuma theory of constraint ni bukan chapter lain lah, dia dalam throughput accounting juga. Theory of constraint tu apa sih? Itu yang kena belajar juga. You akan dapati that it is difficult to understand throughput accounting unless you understand theory of constraint. Nama pun you tahu kan, nama dia constraint maknanya apa? Limitation. Shortcomings, constraint kan, hard kan, limit. Itu maksud constraint. Apa teori di sebaliknya kita akan belajarlah. Jom kita tengok. Discuss and apply theory of constraint, itu satu. Barulah kita masuk calculate and interpret. Guys, calculate satu hal, nak kena interpret juga. A throughput accounting ratio. Apa tu Sir? TPAR ringkas kepada throughput accounting ratio. Di dalam di formula TPAR tu formula, boleh tulis. Di formula dia tak bagi dalam exam. You kena hafal, tapi senang je formula dia. Dalam formula tu ada throughput return. Ada throughput return. Kan tadi ada sebut yang macam contribution atau profit tu. Dalam TPR ada throughput return. You tak jumpa throughput return yang betul, maknanya you tolak juga direct labor, habislah your TPR confirm salah. Sebab tu awal-awal lagi I cerita throughput return dulu. And then you kena suggest how a TPR could be improved. Okay, interpret ni I bagi tahu awal dulu Macam kita belajar ratio analysis kan guys. Sorry. Masalah sorry. Kalau kita belajar ratio analysis, I think you pernah dengar macam current ratio kan. Kalau more than one, apa maksud dia? Bagus. Kalau less than one, maknanya ada liquidity problem. Betul tak you belajar kan? Sama juga. That is what you mean by interpreting the TPR. When we calculate, you get some numbers. That numbers tu means what? Kalau suhu kan 36 degree Celsius. Oh baguslah. 39, maknanya demam. Itu maksud interpret. Nanti kita tengok. Exam context. Allahumma salli alaihi. Berapa minit lagi? 2 minit. Throughput accounting is the fourth management accounting technique. The fourth sebab yang pertama ABC, yang kedua target costing, yang ketiga life cycle. Okay, yang keempat throughput. In section B of the syllabus. It is based on the theory of constraint and is consistent with the use of JIT. I think you guys pernah dengar just in time production methods. The basic concept of throughput accounting is that an organization should seek to maximize throughput by identifying and eliminating bottlenecks. Guys, you ada buku kan? Highlight benda yang mungkin lah bagi I
ataupun mungkin I assume baru. Tapi kalau you pernah dengar pun lagi bagus. Apa antara yang baru? Theory of constraint. Highlight yang tu. Benda yang baru tu yang you nak fokus lebih. Just in time, I think you mesti pernah dengar. Tapi highlight juga sebab mungkin ada explanation yang penting yang jadi tambahan kali ni. And then perkataan apa guys? Bottleneck. Wih, penting. You tak faham bottleneck, then bye-bye. Bottleneck ni perkataan yang sangat penting dalam topik throughput. And then throughput, what is throughput? I dah bagi tahu tadi. In throughput accounting, what do you want to do? You want to maximize throughput. Maximize throughput. Throughput tu apa? Contribution atau profit lah. Tapi cara kira dia ada cerita tadi. Dan dalam chapter ni pun dia akan cerita. You nak kena maximize untung itu. Untung itu dipanggil throughput. Kenapa pula dia punya variable cost tu dia ambil direct material sahaja? Itu yang kita nak belajar dalam ni. Dia ada sebab dia lah. Dia ada sebab dia. Questions in section B on this topic are likely to be a mixture of calculation and discussion. Chapter lain pun. You may be required to use your knowledge of limiting factors. Ini chapter lain. Chapter lain. You can also expect objective test question on both the theory of constraint and throughput accounting calculation in section A. Okay, section A of the exam lah. Section B dengan section A. Maknanya objective test question kan? Itu sahaja. We take a few minutes break. Nanti kita sambung the next page lah. Okay guys, I hope you faham sikit lah throughput itu apa. Let me stop here. This time around I try not to be cut. Thank you everyone. Next class.